Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu dari seluruh Malaysia? Cikgu harap pelajar-pelajar terus bersemangat untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. Baiklah, untuk sesi kali ini, cikgu akan terus fokus kepada tajuk video kita kali ini, iaitu karangan bahagian A 3 fokus. Mungkin ada pelajar yang tertanya-tanya, apakah 3 fokus? Ingat kembali ketika pembelajaran saya semasa video yang pertama, iaitu konsep KFC. K ialah kesan, F ialah faktor dan C ialah cara. Jadi inilah 3 fokus yang akan dibincangkan dalam soalan karangan kita kali ini. Baiklah pelajar-pelajar, untuk kita memulakan sesi pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama saksikan bahan rangsangan berikut. Pelajar-pelajar sekalian, 3 bahan rangsangan yang anda saksikan sebentar tadi akan membincangkan 3 fokus. Untuk bahan rangsangan yang pertama adalah berkenaan tentang punca. Manakala bahan yang kedua pula adalah tentang kesan. Dan bahan yang ketiga adalah langkah mengatasi. Mari kita lihat semula bahan rangsangan tersebut dan cikgu akan bacakan arahannya. Berdasarkan bahan rangsangan, sila tulis sebuah karangan berkenaan tentang jerebu. Pelajar-pelajar perlu ingat, untuk menulis karangan ini, para pelajar perlu menulis 150 patah perkataan sehingga 200 patah perkataan dan ditulis dalam 5 perenggan. Mari kita analisa bahan rangsangan yang diberikan. Bahan rangsangan yang pertama bertajuk kebakaran cetus jerebu di beberapa negeri. Jadi, daripada tajuk Keratan Akbar ini, apakah yang boleh kita simpulkan? Ya betul, Keratan Akbar ini membincangkan tentang punca jerebu. Kita lihat pula bahan rangsangan yang kedua. Bahan rangsangan yang kedua ini bertajuk jerebu mengancam kesihatan anda. Jadi apa yang dibincangkan ataupun ditampilkan dalam bahan ini? Betul. Daripada bahan ini, ia adalah tentang kesan jerebu. Seterusnya, mari kita analisa bahan rangsangan yang ketiga. Bahan rangsangan yang ketiga ini bertajuk tindakan semasa jerebu. Jadi apakah fokus yang akan kita tulis nanti? Benar. Kita akan tulis tentang langkah yang perlu kita lakukan ketika menghadapi masalah jerebu ini. Baiklah para pelajar, mari kita mula menulis karangan 5 perenggan ini. Kita ingat semula apakah formula-formula yang digunakan untuk menulis perenggan pendahuluan, perenggan isi dan juga perenggan penutup. Pelajar-pelajar, kita mulakan dengan perenggan pendahuluan. Kita ingat semula, untuk menulis perenggan pendahuluan, kita akan gunakan atacap, AT, AC dan AP. Namun, perlu diingat juga, ini hanyalah sebagai panduan. Pelajar-pelajar boleh terus menulis mengikut kreativiti sendiri. Mari kita tulis bersama-sama. Kita mulakan dengan ayat tema. Ini adalah cadangan ayat tema dari saya. Pada zaman ledakan teknologi dan komunikasi ini, negara kita masih terhambat oleh isu jerebu yang tidak pernah berkesudahan. Pelajar-pelajar, ayat pertama ini kita perlu tulis mengikut tema ataupun kehendak soalan. Oleh itu, kehendak soalannya adalah tentang jerebu. Jadi ayat ini kita akan tulis tentang jerebu. Cikgu akan baca semula ayat pertama ini. Pada zaman ledakan teknologi dan komunikasi ini, negara kita masih terhambat oleh isu jerebu yang tidak pernah berkesudahan. Seterusnya para pelajar, kita akan tulis pula ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini, cikgu terus tulis ayat persoalan. Baiklah, cikgu bacakan ayat persoalannya. Persoalannya, apakah punca berlakunya jerebu?
apakah pula kesannya dan bagaimana tindakan terbaik ketika menghadapinya. Terkejut ke? Kerana ada 3 persoalan? Jangan terkejut para pelajar, kerana saya telah pun memberitahu sebentar tadi, karangan kita kali ini adalah 3 fokus. Maka, ketika kita menulis ayat persoalan, kita perlu nyatakan apakah 3 fokus yang ingin kita bincangkan di dalam karangan kali ini. Jadi, cikgu baca semula ayat persoalan. Persoalannya, apakah punca berlakunya jerebu? Apakah pula kesannya dan bagaimanakah tindakan terbaik ketika menghadapinya? Baiklah para pelajar, kita sudah selesai menulis perenggan pendahuluan dan seperti biasa, jangan lupa untuk mengira jumlah patah perkataan dalam perenggan yang pertama ini. Baiklah para pelajar, mari kita terus menulis perenggan pertama untuk isi. Apakah formulanya? Betul, formulanya ialah IMCT. I ialah ayat isi, M ialah ayat mengapa, C ialah ayat contoh, T ialah ayat penegas. Jangan lupa juga untuk perenggan isi yang pertama ini, kita akan membincangkan tentang punca. Jadi dari mana kita boleh dapatkan informasi tentang punca? Mari kita lihat semula bahan rangsangan yang pertama. Berdasarkan bahan rangsangan yang pertama, punca berlakunya jerebu ialah kebakaran menjadi punca berlakunya jerebu. Cuba lihat tajuk artikel itu. Tajuknya ialah kebakaran menjadi punca berlakunya jerebu. Jadi ini adalah informasi yang pertama yang kita perolehi daripada bahan rangsangan yang pertama. Jadi, mari kita terus tulis ayat yang pertama, iaitu ayat isi. Cikgu bacakan ayat cadangan daripada cikgu. Salah satu punca utama jerebu ialah kebakaran dalam skala besar. Salah satu punca utama jerebu ialah kebakaran dalam skala besar. Oleh itu para pelajar, daripada informasi daripada bahan satu ini ialah tentang kebakaran. Jadi kita buat isi ataupun ayat yang pertama ini berkenaan isi pertama yang kita perolehi daripada bahan yang pertama. Seterusnya, mari kita bina ayat yang kedua, iaitu ayat mengapa. Ataupun jika lebih senang, ayat mengapa itu mungkin sukar untuk para pelajar tulis, kita terus melompat kepada ayat contoh. Cikgu akan bacakan ayat contoh daripada cikgu. Sebagai contoh, kebakaran hutan yang berlaku di Indonesia menyebabkan pencemaran udara melalui asap dan kabut sehingga merebak ke negara kita. Sebagai contoh, kebakaran hutan yang berlaku di Indonesia menyebabkan pencemaran udara melalui asap dan kabut sehingga merebak ke negara kita. Mungkin ada pelajar-pelajar yang bertanya, dari mana cikgu dapat informasi ini? Inilah yang cikgu katakan para pelajar perlu untuk memberi idea sendiri. Di samping kita menggunakan informasi daripada bahan rangsangan, pelajar juga digalakkan untuk memberi idea sendiri agar karangan para pelajar berada pada tahap cemerlang. Baiklah para pelajar, kita teruskan dengan ayat seterusnya, iaitu ayat penegas. Cikgu akan bacakan contoh ayat penegas daripada cikgu. Hal ini menyebabkan negara berjerubu sehingga bacaan indeks pencemaran udara IPU sering berada pada tahap yang rendah. Baiklah para pelajar, untuk perenggan ini kita hanya menggunakan 3 ayat sahaja, iaitu ayat isi, ayat contoh dan ayat penegas. Cikgu tegaskan sekali lagi, dalam penulisan perenggan isi ini tidak semestinya kita gunakan keempat-empat elemen dalam formula. Ini hanyalah sebagai panduan sahaja. Jika pelajar-pelajar boleh bina ayat sendiri yang lebih baik, syabas cikgu ucapkan. Baiklah para pelajar, mari kita tulis pula perenggan isi yang kedua. Seperti yang cikgu katakan, fokus karangan ini ada 3. Jadi kita beralih pada fokus yang kedua, iaitu kesan.
Daripada bahan rangsangan yang kedua ini, ada banyak kesan yang boleh kita dapat berdasarkan informasi bahan grafik yang kedua. Mari kita lihat apakah informasi itu. Antara informasinya ialah gatal-gatal di kerongkong dan batuk-batuk, terasa sukar bernafas, hidung berair dan kerap bersin, mata gatal dan berair. Ini adalah antara informasi yang boleh kita perolehi daripada bahan yang kedua. Jadi, sudah bersedia untuk menulis karangannya? Mari kita tulis bersama-sama. Baiklah para pelajar, kita gunakan formula IMCT. Kita mulakan dengan ayat isi. Ayat daripada cikgu ialah: selain kesan buruk terhadap persekitaran negara, jerebu turut memberi kesan terhadap kesihatan masyarakat. Nampak? Daripada bahan yang kita perolehi daripada bahan rangsangan yang kedua ini, kita boleh simpulkan itu adalah kesan kepada masyarakat. Jadi, tulis ayat yang pertama ini tentang kesan jerebu kepada masyarakat. Cikgu bacakan sekali lagi ayatnya. Selain kesan buruk terhadap persekitaran negara, jerebu turut memberi kesan terhadap kesihatan masyarakat. Baiklah para pelajar, kita teruskan dengan ayat yang kedua. Ini adalah ayat daripada cikgu. Lazimnya, individu yang hidup dalam persekitaran berjerebu akan mengalami kesukaran bernafas, tekak dan kerongkong gatal, mata berair serta jarak penglihatan terhad. Ini ayat apa para pelajar? Benar, ini ayat contoh. Cikgu bacakan sekali lagi ayat contoh ini. Lazimnya, individu yang hidup dalam persekitaran berjerebu akan mengalami kesukaran bernafas, tekak dan kerongkong gatal, mata berair serta jarak penglihatan terhad. Sekali lagi, itu ialah ayat contoh. Dan akhir sekali, kita tutup dengan ayat penegasan. Cikgu bacakan ayat penegasan cikgu. Hal ini menyebabkan kos rawatan kesihatan turut meningkat. Hal ini menyebabkan kos rawatan kesihatan turut meningkat. Pelajar-pelajar, dari mana kita dapat maklumat ini? Ini adalah idea kita sendiri agar karangan kita akan menjadi lebih menarik. Perlu diingat, untuk menulis karangan ini, kita perlu gantikan beberapa perkara dengan idea kita sendiri. Baiklah para pelajar, kita akan teruskan dengan perenggan yang ketiga untuk perenggan isi. Perlu diingatkan, karangan kita kali ini ada 3 fokus. Oleh itu, mari kita lihat fokus yang ketiga, iaitu langkah yang perlu kita lakukan sekiranya berlakunya jerebu. Jadi, daripada bahan rangsangan yang ketiga, kita dapat kenal pasti 3 langkah. Yang pertama, kurangkan aktiviti di luar rumah. Yang kedua, pakai penutup muka khas. Dan yang ketiga, pastikan udara di dalam rumah sentiasa bersih. Jadi, daripada 3 informasi ini, mari kita sama-sama menulis karangan ataupun perenggan isi yang ketiga. Kita mulakan dengan IMCT. I adalah ayat isi. Pelbagai tindakan wajar dilakukan pada saat jerebu berlaku. Itu adalah ayat isi. Kerana apa? Kerana kita akan menerangkan apakah tindakan ataupun langkah yang perlu kita lakukan ketika berlakunya jerebu. Cikgu ulang semula ayat cikgu. Pelbagai tindakan wajar dilakukan pada saat jerebu berlaku. Kemudian, kita akan teruskan dengan ayat seterusnya. Cikgu bacakan ayat cikgu. Aktiviti di luar rumah hendaklah dikurangkan lantaran udara yang tidak bersih serta kita perlu mencari perlindungan di dalam bangunan. Selain itu, pelitup muka yang sesuai dan selamat juga wajar digunakan sepanjang masa untuk menjaga pernafasan. Para pelajar sekalian, nampaknya perenggan kali ini agak pendek. Kita hanya menggunakan beberapa ayat sahaja dan kita tidak mengikut pun formula IMCT. Tidak mengapa. Selagi mana kita berjaya menggunakan informasi yang diberikan di dalam bahan ketiga ini, maka karangan kita sudah dianggap sebagai lengkap.
Cikgu bacakan semula ayat cikgu sebentar tadi. Aktiviti di luar rumah hendaklah dikurangkan lantaran udara yang tidak bersih serta kita perlu mencari perlindungan di dalam bangunan. Nampak? Ini cikgu gunakan isi yang pertama daripada bahan rangsangan yang ketiga. Seterusnya, cikgu sambung menggunakan dua lagi bahan daripada bahan rangsangan yang ketiga. Ayat cikgu ialah: selain itu, pelitup muka yang sesuai dan selamat juga wajar digunakan sepanjang masa untuk menjaga pernafasan. Cikgu anggap perenggan ini sudah pun siap kerana telah menggunakan semua bahan yang telah pun diberikan di dalam bahan rangsangan itu. Nampaknya, kita akan terus menulis perenggan yang terakhir iaitu perenggan penutup. Mari kita bersama-sama menulis perenggan penutup. Ingat lagi formulanya? Betul, formulanya ialah kacah. K-A-C-A-H, kacah. Kita mulakan dengan kesimpulannya. Ini adalah ayat cadangan daripada cikgu. Konklusinya, terdapat pelbagai punca, kesan serta langkah menangani jerebu yang telah saya bincangkan. Jika para pelajar ingat, sebentar tadi, semasa kita menulis perenggan pendahuluan, kita tetap menyebut 3 fokus karangan ini. Maka, semasa kita menulis perenggan penutup, kita ulang semula fokus kita. Cikgu baca semula ayat kesimpulan cikgu. Konklusinya, terdapat pelbagai punca, kesan serta langkah menangani jerebu yang telah saya bincangkan. Kemudian, ayat kedua, kita teruskan dengan ayat cadangan. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan seharusnya berusaha menangani isu jerebu dengan konsisten dan bersungguh-sungguh. Ini ayat apa? Benar, ini ayat cadangan. Kemudian, kita sambung terus dengan ayat harapan. Ayat tadi, kita sambung demi kemaslahatan masyarakat. Demi kemaslahatan masyarakat. Jadi cikgu baca semula ayat cadangan dan disambung dengan ayat harapan. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan seharusnya berusaha menangani isu jerebu dengan konsisten dan bersungguh-sungguh demi kemaslahatan masyarakat. Lihat, kita sudah pun berjaya menulis 5 perenggan berdasarkan informasi-informasi daripada 3 bahan yang diberikan. Dan perlu diingat para pelajar, apabila kita menerima soalan seperti ini, kita perlu kenal pasti apakah fokus yang diberikan oleh soalan itu. Mungkin 1 fokus, 2 fokus ataupun 3 fokus. Macam mana untuk kenal pasti fokus? Jangan risau, kita gunakan formula KFC. Cikgu harap pelajar-pelajar cikgu dari seluruh Malaysia akan terus mencapai kecemerlangan terutama dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita perlu ingat, setiap usaha kita pada hari ini akan membuahkan kejayaan pada masa hadapan. Bertepatan dengan peribahasa, belakang parang kalau diasah pastikan menjadi tajam. Begitulah juga dengan minda dan akal kita. Pelajar-pelajar cikgu sekalian, teruslah bersama-sama dengan cikgu di Brainiac kerana kami tetap menentukan dan memastikan kecemerlangan dan kejayaan pelajar-pelajar cikgu dari seluruh Malaysia. Akhir kata, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.